Assalamualaikum dan selamat pagi. Pada hari ini kita akan melihat beberapa jenis lagi pump yang tergolong di dalam positive displacement. Tetapi sebelum itu kita akan melihat satu lagi pump yang bukan positive displacement tetapi ia adalah rotodynamic. Jenis ini kita telah tinggalkan daripada silibus Fluid Mechanics 1 dan Fluid Mechanics 2. Oleh itu kami akan cover balik tajuk ini bagi memastikan bahawa pelajar setelah graduan dapat memahami kedua-dua jenis pump dengan baik, iaitu pump jenis rotodynamic dan juga pump berkenaan dengan positive displacement. Okey. Di dalam tajuk Fluid Mechanics 2 kita ada tajuk nama centrifugal pump. Centrifugal pump ni adalah salah satu daripada pump jenis rotodynamic yang membawa maksud bahawa tenaga kinetik akan dipindahkan daripada blade ke dalam air dan pertambahan tenaga inilah yang menyebabkan air boleh diangkat ke kawasan yang lebih tinggi atau air boleh bergerak dengan had laju yang lebih tinggi. Kita fokus kepada centrifugal pump tetapi sebenarnya ada satu lagi jenis pump yang dinamakan axial pump. Apa beza axial pump dengan centrifugal pump ni ialah centrifugal pump selalunya kalau centrifugal pump setengah pihak menamakan juga centrifugal pump sebagai radial flow pump. Okey. Kenapa? Kerana kita beranggapan bahawa sekiranya kita ada pump di situ, selalunya air akan masuk secara horizontal dan air akan keluar secara vertikal. Maksudnya arah masuk dan arah keluar selalunya perpendikular, iaitu 90 darjah. Jadi kita katakan ia adalah bertindak dalam bentuk radial. Okey. Dan pada kali ini saya akan tunjuk satu lagi keadaan di mana aliran adalah berbentuk axial. Axial ni macam mana? Kalau kita ada pump di situ, selalunya arah aliran masuk dan arah aliran keluar masih lagi sama. Masih lagi maksudnya selari. Okey, selalunya pump jenis ini kita hanya menambahkan kipas pada aliran seperti ini dan menyebabkan air boleh bergerak lebih laju atau air boleh dinaikkan ke tempat yang lebih tinggi. Jadi kita akan melihat pengiraan berkenaan dengan axial pump dalam masa ini. Ini adalah keterangan berkenaan dengan axial pump. Saya harap pelajar boleh snapshot ataupun pause video ini dan membaca keseluruhannya. Axial pump or propeller pump allow fluid enter the impeller axially. Maknanya axially di sini ialah sama dengan pada paksi yang sama. They discharge fluid nearly axially, pumping the liquid in a direction that is parallel to the pump shaft. Parallel to the pump shaft di sini kena ambil perhatian. An axial flow pump is also called a propeller pump because the impeller work much like the propeller of a boat. Okay. Yang paling senang kita kata dia selalunya dipasang seolah-olah propeller. The propeller ni macam mana? Selalunya kalau kita ada pipe di seperti ini, kita akan masukkan shaft macam itu dan pump kipas akan berpusing seperti itu. The propeller is driven by a motor that is either sealed directly in the body pump or by a drive shaft that enters the pump tube from the side. Axial flow pump use the propelling action of the impeller vane on the liquid to develop pressure. Axial pump are frequently used in industrial setting as circulation pump that works in conjunction with severe digester or evaporators. Axial pumps are also used in the heat recovery system, nuclear reactor water circulation, and high volume mixing application. Axial flow pumps can be used as a liquid pump for ballast control in marine application. Axial pump use the propeller action to draw water into the pump by suction. An axial flow pump can be designed as a suction pump that draws water in through one end and discharge it out the top of the pump. However, axial pumps are not typically used for suction lift application. Axial pump used for pumping clear water or storm water may also be submersible. A submersible pump that uses an axial flow design is common in irrigation and drainage application. Axial pump
may also be used as a sump pump in some industrial application to circulate slurries or wastewater, or to drain storm water from some pit or waste storage lagoons. Axial flow pumps are typically used in high flow rate, low lift application. A mixed flow pump similar to a turbine pump may be used as a well pump provided the well is not too deep. Jadi maksudnya axial flow pump ni kelebihannya ialah ia boleh digunakan untuk bendalai yang bercampur-campur. Maksudnya seperti pump indah water dan sebagainya, mereka boleh menggunakan axial pump. Kerana axial pump boleh mengalirkan sifat bendalai yang seolah-olah slurries ataupun mempunyai viscosity yang tinggi. So ini adalah contoh radial flow ataupun radial pump ataupun centrifugal pump, dan ini adalah axial pump. So jadi axial pump selalunya kita akan letakkan kipas sahaja di pertengahan aliran tersebut, dan ini kipas akan berpusing dengan certain speed, dan ini akan menyebabkan aliran menjadi bertambah laju. So ini adalah contoh axial pump. Okey. Contohnya kita ada pipe di sini. So kita letak kipas di hadapan, dan kipas ini akan disambungkan dengan motor, dan air akan boleh dialirkan daripada bawah ke atas. Walaupun kita kata ia seolah-olah bergerak secara radial, tetapi kita boleh nampak kat sini bahawa inlet dan outlet sebenarnya adalah pada arah yang sama, pada paksi yang sama. Okey, ini antara contoh axial pump yang digunakan untuk pembersihan slurries dan sebagainya. So dalam keadaan ini kita kata mungkin dia akan ada shaft yang panjang dan akan ada kipas di sini untuk memberi tenaga yang lebih kepada slurry, ataupun mengangkat suction, ataupun kita kata untuk mengepam air di sini pergi ke satu tempat yang lain. Okay, ini antara contoh cara pemasangan kipas dan motor untuk axial pump. Okey, tetapi di dalam axial pump kita kata ada satu perkara yang perlu kita ambil berat, iaitu saya tunjuk yang ini agak lebih mudah. Kerana apabila air lalu di kawasan axial pump di sini, kita dapati bahawa air terpaksa lalu di bahagian atas sahaja. Maknanya pada kawasan ini sahaja. Kerana apa? Kerana pada bahagian tengah di sini, kita kata air tidak boleh lalu kerana ia telah dipenuhi ataupun ia telah tertutup dengan bentuk shaft kipas tersebut. Oleh itu, pengiraan kadar alir Q sama dengan AV di sini, kita perlu berhati-hati kerana pada pengiraan kadar alir di sini, kita dapati bahawa cross-sectional area semakin kecil. Jadi maknanya kalau kita lihat di sini, seolah-olah di tengah ini akan ada shaft kipas dan air hanya boleh melalui kawasan yang di sekelilingnya sahaja. So, di sekelilingnya di sini. Oleh itu, pengiraan kad A di sini, cross-sectional area, perlu mengambil kira kawasan yang berlorik orange sahaja. Oleh itu, apa yang kita perlu buat, kita perlu mengira total area untuk kawasan ini ditolakkan dengan area disebabkan oleh kawasan hijau. So yang ini saya harap pelajar dapat faham. Nanti di dalam contoh pengiraan kita akan melihat bagaimana kita akan tolak area tersebut bagi mengira kadar alir. Okey, so kemudian kita kata apa yang penting di dalam axial pump sama seperti centrifugal pump jika para pelajar masih lagi ingat. Centrifugal pump kita menggunakan ideal velocity triangle. So di dalam tajuk
axial pump, kita juga perlu untuk memahami velocity triangle yang wujud di dalam axial pump. Jadi kita akan melihat velocity triangle ini. Saya harap saya boleh menerangkan dengan agak laju sedikit kerana basic idea berkenaan dengan velocity triangle telah kita pelajari dalam fluid mechanics 2. Okey. Jadi andai kata kita ada satu axial pump seperti ini. So ini bilah dan ini adalah tombol dia. So di dalam axial pump selalunya kita akan cakap tombol ini kita namakan dia sebagai hub dan bilah ini kita akan nyatakan sebagai blade. Jadi maksudnya kalau kita kata ada hub, ada blade tu kita fahamlah. Hub tu adalah tombol di mana blade itu dilekatkan. Okay, ia berbeza dengan centrifugal pump. Selalunya kita akan mengatakan blade tersebut akan melekat kepada impeller. So maknanya dia akan the whole structure yang ada blade tu adalah impeller di dalam centrifugal pump. Tetapi di dalam axial pump kita akan lebih namakan satu blade dan satu lagi adalah hub di mana kepala kipas yang melekatkan bilah tersebut. Okey, jadi first kita kena belajar berkenaan dengan velocity triangle. So velocity triangle ini berkait rapat dengan blade. So andai kata kita ada satu blade seperti ini, bentuk blade. Okay. So bentuk blade ni macam mana? Apa yang perlu kita faham daripada bentuk blade di sini? Ia seolah-olah keratan rentas pada blade ini. So katakan kita potong blade ini dan kita tengok daripada atas bentuk dia macam mana, cross sectional area. So katakan kita ada bentuk seperti ini. So jadi langkah pertama yang perlu kita buat ialah kita kena menentukan actual velocity. So kita kena menentukan actual velocity. So untuk radial axial pump memadai untuk kita mengatakan pada inlet actual velocity akan masuk seperti ini dan kita tandakan sebagai V1. Kerana apa? Kerana kita tahu bahawa sekiranya kita ada pipe di situ dan kita ada blade di sini, tentulah air akan masuk secara horizontal. Okey, setelah air masuk, air akan meniti di atas blade ini. Okey, dalam masa yang sama blade ini berpusing dengan certain RPM, kita tandakan sebagai omega. Dan air tersebut akan keluar. So air tersebut akan keluar pada arah ini. Kita nyatakan sebagai V2. Okey. Kenapa kita tidak nyatakan air yang keluar itu sebagai lurus sahaja? Kerana sekiranya air yang keluar di sini pada arah yang sama dengan masuk, kita mengatakan bahawa aliran tersebut terlalu sempurna. Maksudnya terlalu ideal. Tidak ada sebarang geseran, tidak ada sebarang turbulence yang berlaku menyebabkan air tidak berkocak. Okay, secara realitinya air akan berkocak. Awak pun boleh imagine kalau ada air, kita pusingkan dalam bentuk kipas seperti ini. Kita kata mungkin ada sedikit buih, mungkin berkocak dan sebagainya. Oleh itu, secara realitinya actual velocity pada outlet akan terpesong sedikit. Okay, so maknanya secara teoretikal betul dia akan menjadi seperti ini, tetapi kita kata secara realiti kita kata dia tidak boleh menjadi lurus sahaja, dia kena terbengkok sedikit. So jadi first step kita kena melukis actual velocity dalam keadaan ini. So maksudnya saya ulang semula. Yang paling penting kita boleh melukis actual velocity. Kita lukislah blade di sini. Kita anggap actual velocity pada masuk adalah horizontal seperti ini. Kita tandakan sebagai V1 dan actual akan keluar seperti ini. Kita tandakan sebagai V2. Okay. Yang ini kita kata first step yang kita perlu faham. Okay, next step kita kata apa yang perlu kita tahu ialah, okay, saya terus kepada sini. Kita kata kita dah belajar di dalam fluid mechanics 2 waktu kita belajar tajuk centrifugal pump, daripada actual velocity kita boleh pecahkan kepada komponen velocity. Oleh itu kita kena pecahkan komponen velocity daripada actual velocity yang ada. So daripada gambar rajah ini kita boleh lihat, kita anggap ini adalah actual velocity kita.
Okey, kemudian kita boleh ringkaskan komponen velocity kita boleh dipecahkan kepada dua, iaitu kita ada komponen U1 dan juga komponen VR1. So apa komponen, okey, V1 di sini saya rasa pelajar telah diterangkan. V1 adalah actual velocity. Okey. Kemudian U1. Okey, U1 ialah kita kata velocity, komponen velocity yang berkaitan dengan blade rotational speed. So dia adalah komponen, kalau awak tengok, dia adalah bergerak pada arah yang sama. Ini seolah-olah kita kata blade akan berpusing di sini dengan omega. Oleh itu komponen kita kata wujud satu komponen yang selari dengan arah putaran blade. Okey. So kemudian seterusnya kita ada VR1. Okey. So VR1 ni kita kata adalah komponen velocity tetapi relatif kepada blade angle, relative to blade angle. So di mana relatif tu membawa maksud sekiranya blade angle tu, blade tu macam gini, angle dia, oleh itu air yang masuk mestilah pada arah yang sama dengan blade. Okay. Itu yang dimaksudkan dengan VR1. Okay. So kemudian kita kata kita ada actual velocity pada outlet, iaitu kita ada V2 seperti ini. Okay. Seperti yang saya katakan, dia juga mempunyai dua elemen sama seperti ini, U1 dan juga VR1. Cuma oleh kerana ia keluar pada outlet, so jadi kita nyatakan dia ada VR2 di sini. Maknanya had laju yang relatif ataupun yang sama dengan blade angle di sini. Okey. Dan kita ada U2 iaitu komponen velocity yang reflect kepada blade rotational speed. Okey, so maknanya blade berpusing di sini dengan certain speed, oleh itu dia akan menghasilkan komponen velocity U2. Okey, itu satu. Okey, di dalam outlet seperti yang saya terangkan tadi, secara aktualnya had laju adalah bergerak pada arah ini. Okey, tetapi kita kata kenapa had laju itu keluar dalam keadaan yang sengit sedikit, kerana kita dapati bahawa ada turbulence yang berlaku. Oleh itu kita boleh pecahkan lagi komponen yang berlaku di situ sebenarnya ialah kenapa ia bergerak sengit, kerana ada turbulence di sini. So kita nyatakan sebagai VW2. Ni kita belajar di dalam fluid mekanik 2, iaitu V-World 2. Dan kita kata satu lagi had laju iaitu VF2 akan wujud di sini. Okay, so apa beza VF2 dan V-World 2 ini? So di sini kita kata kita perlu faham kalau V-World membawa maksud V-World 2 ini kita kata adalah world velocity ataupun velocity pusaran. So pusaran awak pun boleh faham dia adalah dia reflect berkenaan dengan turbulence dan sebagainya. So kalau VF2 di sini kita kata velocity yang reflect berkenaan dengan ideal flow. So ideal flow ni apa maksudnya? Arah aliran pipe, arah aliran air yang keluar secara ideal. So ideal kat sini maksudnya no friction, no resistance. So no resistance dekat sini membawa maksud no world. So jadi kalau kita tengok kat sini, sekiranya sekiranya nilai V-World ni sama dengan kosong, tentulah ia mengecil, dan kalau dia mengecil kat sini dia menjadi kosong, tentulah kita kata V2 akan sama dengan VF2.
kerana kita boleh imagine bahawa V2 di sini akan turun ke bawah kerana V2 ini kita kata telah sama dengan kosong ataupun mengecil menjadi kosong. Yang ini saya harap pelajar dapat faham berkenaan dengan velocity triangle. Saya menyatakan dengan laju sahaja kerana sebenarnya kita telah belajar berkenaan dengan velocity triangle di dalam fluid mechanics 2. Kemudian seterusnya, sama juga kita ada blade angle. So blade angle ni selalunya kita refer kepada bentuk blade yang berlaku di sini. So maksudnya kalau di sini, ini adalah blade angle yang terhasil. Dan kalau di sini kita kata ini, dia ada, kita boleh anggap sama ini adalah blade angle yang terhasil. Okay, ada setengah blade angle mungkin ditunjukkan di sini. Okay. So berkenaan dengan blade angle ini, kita kata memang mungkin ada kekeliruan kenapa kita menggunakan dua tempat yang berbeza. Okay, sebenarnya ia bergantung kepada soalan yang dinyatakan. So selalunya kita akan nyatakan di sini ataupun ada setengah buku mengatakan blade angle di sini. Yang ini kita akan lihat di dalam contoh soalan. Kerana apa? Kerana selalunya kita tidak akan menggunakan perkataan beta 1, beta 2 seperti yang dinyatakan di sini. Kita lebih kepada penentuan pemahaman kedudukan blade angle itu di dalam soalan. Tetapi untuk silibus mungkin kita boleh nyatakan bahawa blade angle ni mungkin saya silap tulis di sini. Saya ubahlah, kita fokus kepada blade angle yang berada di sini. So maksudnya dengan kita nyatakan bahawa blade angle sebenarnya adalah yang ini. Okay, so blade angle adalah di sini. Okay, ini adalah antara contoh rumus yang pelajar kena tahu. Okay, di dalam inlet, kita kata V1 akan sama dengan VF. Kerana apa? Kerana arah aliran V1 di sini kita kata sama dengan arah aliran theoretical. Okay, maknanya air mengalir secara horizontal, air yang masuk juga sama dengan horizontal. Oleh itu, kita boleh nyatakan bahawa V1 sama dengan kosong. So maksudnya tidak ada pusaran yang berlaku pada inlet. Okey, seterusnya hubungan di antara U. Okey, kita boleh menulis U di sini dengan menggunakan rumus U sama dengan R omega. Dan U di sini adalah had laju di dalam meter per second. R di sini adalah radius, jejari di dalam meter, dan omega di sini adalah had laju putaran, rotational speed di dalam radian per second. Okay, so jadi maksudnya awak kena faham, U yang saya nyatakan tadi adalah hubungan ataupun komponen velocity yang reflect ataupun yang menunjukkan rotational speed, putaran blade tersebut. Okay. So kemudian kita kata kita boleh mengira mass flow rate. Okay, mass flow rate ni rumusnya adalah rho AV. Okay, di sini rumusnya akan menjadi seperti ini. Di mana nilai A di sini, nilai cross sectional area mestilah dikira sebagai pi R2 kuasa 2 tolak R1 kuasa 2. Kenapa kita kena tolak? Kerana seperti yang saya nyatakan di peringkat awal, kita akan ada hub di situ dan kita akan ada blade. Okay. Ketika air masuk seperti itu, kita dapati bahawa air hanya boleh melalui kawasan blade. Tetapi air tidak boleh melalui kawasan hub. Oleh itu, hanya area ini sahaja yang perlu dikira untuk pengiraan kadar alih. Okay, jadi kita kata, kita akan menggunakan rumus ini untuk pengiraan kadar alih. So saya harap walaupun agak laju nota ini, saya harap pelajar boleh memahami kerana sebahagian besar perkara ini kita telah terangkan di dalam Fluid Mechanics 2. Okey. So kemudian kita pergi kepada Euler head untuk axial pump. So saya rasa pelajar masih lagi ingat Euler head ada diterangkan di dalam centrifugal pump.
So diringkaskan cerita, saya cuma beri rumus sahaja. So kerana perbincangan tentang derivation of Euler head kita telah bincang di dalam centrifugal. So ini adalah rumus akhir untuk pengiraan Euler head. 1/G U2 V-wall 2 tolak U1 V-wall 1 dengan anggarapan bahawa V-wall 1 tidak wujud. Kerana apa? Kerana air mengalir di dalam bentuk horizontal. Maksudnya tidak ada turbulent. Okay, so jadi kita kata kita buang V-wall 1 ini. So and then kita kata oleh kerana V-wall 1 sama dengan kosong, oleh itu semua nilai ini akan sama dengan kosong. So jadi rumus kita hanya menjadi nilai ini. Dan nilai ini kita boleh ubah rumusnya menjadi seperti ini. So untuk rumus seperti ini saya akan terangkan kalau kita jumpa di dalam pengiraan nanti. Okay, yang ini saya harap pelajar boleh bandingkan rumus ini setelah kita melihat beberapa contoh pengiraan. So ini adalah efisiensi untuk axial pump. So saya harap pelajar masih ingat kita ada overall efficiency dan kita ada manometric. So overall efficiency kita akan ada power out over power in. Ini adalah rumus asas untuk pengiraan efisiensi ataupun kecekapan. So power out kita boleh mengira sebagai rho GQ HM dan power in adalah power yang diberikan ke dalam sistem. Selalunya power in ini kita akan beri di dalam soalan kerana ia melibatkan berapa banyak power elektrik yang kita beri kepada motor sesebuah pump. So kemudian kita ada manometric head di sini, manometric efficiency. So saya harap pelajar masih ingat perbezaan di antara overall dan juga manometric efficiency. Okay, so kalau kita ada pump di sini, kita tahu pump di sini akan ada current. So saya tulis AC/DC. Kemudian pump ini boleh angkat air pada ketinggian yang tertentu. Okey, kalau overall, kita fokus kepada overall efficiency. Overall efficiency maksudnya kita kira berapa banyak power yang kita supplykan dan berapa tinggi ketinggian air yang boleh kita angkat. Oleh itu power in di sini akan fokus kepada berapa power yang kita supply dan manometric head di sini adalah berapa tinggi yang kita angkat. Okey, tetapi kalau untuk manometric efficiency ia hanya fokus kepada berapa banyak power yang sampai pada blade dan berapa banyak power yang keluar di sini. Okey, jadi oleh itu rumus dia akan menjadi power in di sini akan menjadi rho GQ HE, rho GQ dan Euler head. Kenapa Euler head menjadi input? Kerana Euler head adalah theoretical head. Theoretical head. Okay, yang ini sama juga telah diterangkan di dalam Fluid Mechanics 2. Okay, jadi pada peringkat awal di sini kita kata kita akan mengira input dia adalah theoretical head. Maksudnya secara teori berapa dia boleh angkat. Okay, contohnya secara teori dia boleh angkat 10 meter. Tetapi secara actual berapa dia boleh angkat? Okay, secara actual mungkin dia angkat 8 meter. Jadi kita boleh kata dia adalah 8/10 membawa maksud efisiensinya adalah 80%. Okay, so secara mudah manometric efficiency ia hanya melibatkan pengiraan berapa banyak tenaga yang diterima oleh blade dan berapa banyak tenaga yang dipindahkan ke dalam air. So itu sahaja. Kalau overall dia akan fokus kepada berapa banyak power yang kita supply dari awal dan berapa tinggi air yang boleh dihantar di akhir sistem. Okay, so yang ini saya rasa pelajar telah faham berkenaan dengan efisiensi untuk sesebuah pump. Okey, kita masuk kepada contoh. Diharapkan contoh ini mungkin dapat memberi kefahaman yang lebih kepada pelajar. So di dalam contoh yang pertama ini, kita lihat an axial flow fan has a half diameter. Okay, half diameter ni maksudnya di tengah-tengah tu, kepala di tengah-tengah, and a tip diameter of 2 meters. So it rotates at 18 radian per second when handling 5 meter cube per second of air
develop a theoretical head equivalent to 70 mm of water. So dia beri theoretical head ni dalam bentuk kenaikan air. So maknanya kita kena convert kepada power dan sebagainya. Determine the blade outlet and inlet angle at the hub and the tip. Assume that the velocity flow the velocity of flow independent of radius and the energy transfer per unit length blade is constant. Take the density of air as 1.2 kg per meter cube. So kita cuba melihat soalan ini. Okey, pertama sekali apa yang perlu kita buat? Kita kena melukis velocity triangle. Okay, dengan katakan kita imagine ini adalah blade yang ada. So ini adalah actual velocity yang wujud. So maknanya air angin masuk secara horizontal dan angin keluar secara terpesong sedikit kerana for sure akan ada pusaran. So oleh itu apa komponen velocity yang boleh kita buat? Sama sahaja kita boleh melukis VR1 seperti ini dan kita boleh melukis U1 seperti ini. Dan kita boleh melukis VR2 seperti ini. Kita boleh melukis U2 seperti ini. So kemudian kita kata kita juga perlu melukis VF2 kerana apa? Kerana had laju yang keluar terpesong sedikit. Kenapa dia terpesong? Kerana akan ada pusaran. So ini adalah had laju pusaran. Okay, di sini kita kata jangan risau kerana apa? Vektor, saya rasa pelajar pun boleh faham, ia boleh diubah-ubah. So maksudnya kita boleh sahaja melukis VR1 itu di sini dan kita boleh pindahkan U1 di sini. So jadi dia masih lagi menyerupai seperti yang kita belajar sebelum ini. Okay, tak perlu risau kerana vektor kita boleh ubah kedudukan vektor asalkan magnitude dan arahnya tetap sama. So dari berdasarkan soalan kita tahu hub adalah 1.5 diameter, tip adalah 2.0 meter. Jadi ni maksud dia macam mana? So kita kata kita ada hub di sini, tombol tu, dan kita ada kipas. So jadi maknanya diameter ini kita kata 1.5 meter dan total diameter yang atas ni adalah 2 meter. Jadi kat sini pelajar boleh nampak bahawa kawasan yang air boleh lalu sebenarnya hanyalah kawasan ini sahaja. Oleh itu, sewaktu pengiraan kadar alir Q sama dengan AV, kita perlu berhati-hati ketika mengira nilai A. Okey. So kemudian diberi yang lain, kadar alir adalah 5 meter padu per second dan nilai theoretical adalah 17 mm of water. So yang ini kita akan convert nanti. Dan pada inlet kita kata kita boleh anggap theta sama kedudukan blade angle itu adalah di sini. Oleh itu kita boleh menggunakan rumus tangent theta sama dengan V1 dibahagikan dengan U1. Okey, kemudian kita kata pertama kita boleh mengira nilai V1. V1 ni untuk inlet kita boleh anggap ia sama dengan theoretical flow. Maksudnya aliran air yang masuk. So kita tulis V1 sama dengan VF dan VF ini kita boleh mengira dengan menggunakan Q over A. Okay, dan tetapi kita kena faham bahawa A di sini kita perlu mengira dengan cara yang betul. Kerana apa? Kita ada hub di sini. Okay, kita ada kipas. Dan air hanya boleh mengalir di kawasan ini sahaja. Oleh itu pengiraan akan menjadi seperti ini dan kalau kita kira kita boleh dapat ia sebanyak 3.64 meter per second. So jadi kita kata V1 ataupun VF adalah sebanyak 3.64 meter per second. Oleh itu kita boleh mengira nilai U. Okay, nilai U kita boleh mengira dengan menggunakan U sama dengan R omega. So diameter untuk hub. Okay, di sini kita kata kita kena faham. Kita ada hub di sini dan kita ada kipas. Okay. Aliran udara boleh melalui di kawasan ini. Dia boleh bergerak seperti itu dan juga ia boleh melalui di kawasan atas. Oleh itu sekiranya kita mengira
di kawasan ini, kita perlu menggunakan nilai R1. Dan kalau kita mengira di kawasan ini, kita perlu mengira dengan R2. Kerana apa? Kedudukan, location radiusnya adalah berbeza. Oleh itu, kita perlu kenal pasti nilai radius tersebut. Jadi, di sini, walaupun kita mengira nilai inlet, tetapi kita ada dua nilai inlet. Kita ada nilai inlet pada hub dan kita ada nilai inlet pada tip, pada hujung kipas. Okey, so jadi kita imagine. So jadi yang ini kalau untuk nak fahamkan, mungkin kita perlu faham bentuk seperti ini. Kita ada hub dan kita ada kipas macam gini. Okey, kita imagine ni adalah blade kita. So angin akan masuk daripada atas dan keluar di sini. Oleh itu, kalau kita lihat gambar rajah ini, kita dapati bahawa di sini adalah inlet pada hub dan di sini adalah outlet pada hub. Di sini adalah inlet pada tip dan di sini adalah outlet pada tip. Jadi kat sini saya harap pelajar boleh nampak. Pada hub di sini, ini hub, kita tetap akan ada inlet dan tetap ada outlet. So ini inlet, ni outlet. So di sini kita akan ada inlet pada tip dan di sini kita ada outlet pada ni saya tulis in lah. In dan ni out. So kita ada pada tip pun ada inlet dan outlet, pada hub pun ada inlet dan outlet. So ini yang kita kira. So jadi sekiranya kita kira apakah nilai U pada hub, kita masukkan nilai radius dia adalah 1.5/2. So kita dapat 13.5. So kita boleh mengira angle berdasarkan tangent di sini dan seterusnya kita boleh mendapat angle pada blade adalah 15.08 darjah. So seterusnya pada tip kita boleh mengira ia adalah 18 meter per second dan angle dia adalah 11.43 darjah. So di sini kita dapat lihat bahawa angle inlet pada hub dan angle inlet pada tip akan berbeza. Itu sebab kalau kita lihat kipas, contoh yang paling mudah, axial fan ni adalah, axial pump ni ialah kipas angin di rumah kita. Itu sebab kalau kita tengok kipas angin di rumah kita, bilah dia tu akan seolah-olah curve, akan terpeliot sikit. Kenapa dia terpusing itu? Kerana ia perlu dibuat supaya nilai angle pada inlet itu menepati kadar yang tertentu. Jika tidak, angin tidak dapat dialirkan dengan sempurna. Okey, saya harap yang ini dapat pelajar dapat memahami perkara ini. Okey, pada outlet kita cuba melihat gambar rajah ini. Kita ada actual velocity di sini V2 and then kita kata kita ada VR2 di sini dan kita ada U2 di sini. Kemudian kita akan ada VF2 di sini dan kita ada VWorld2 di sini. Dan kita cuba mengira nilai theta 2 ini kemungkinan kedudukannya adalah di sini. Oh tak, saya rasa nilai angle tu adalah kita kembali kedudukannya adalah, kita kata kedudukannya adalah di sini. Okay. So kalau kedudukan di sini, theta itu, so theta adalah sama juga dengan apa nama tu, kita kata tangent theta sama juga dengan bertentangan di sini dibahagikan dengan nilai ini. So, jadi kalau kita lihat di sini bertentangan dia adalah VF2 dan bersebelahannya adalah U2, maknanya total jarak ini ditolakkan dengan VWorld2 yang ada di sini. Jadi kita dapat nilai ini sahaja. Okay, yang ini saya harap pelajar dapat faham bagaimana rumus ini dibuat. Jadi diringkaskan cerita, kita boleh mengambil nilai VF1 akan sama dengan VF2. Kerana apa?
ia adalah conservation of mass. Maksudnya aliran yang mengalir pada inlet mestilah sama dengan kadar alir yang mengalir pada outlet. Jadi kita boleh ambil VF1 sama dengan VF2 sama dengan 3.64 meter per second. Kemudian seperti yang saya terangkan tadi, nilai U2 juga pada outlet kita boleh mengira pada dua tempat. Satu pada hub dan satu pada tip. Okey. Untuk mengira pada hub, kita menggunakan rumus yang sama. Kita dapat 13.5 meter per second dan 18 meter per second. Okay. So kemudian kita perlu untuk mengira V-World 2. Kerana apa? Kita perlu nilai ini untuk mengira, untuk kita masukkan di dalam equation ini. So macam mana untuk mengira V-World 2? Selalunya kita akan mengira berdasarkan Euler head. Kerana di dalam soalan kita diberi bahawa theoretical head adalah 17 mm water. Tetapi kita tak boleh nak terus menggunakan 17 mm kerana kita perlu convert dulu. Okay, jadi macam mana kita nak convert? Okay, kita kena convert seperti ini. Okay. Kenapa kita tak boleh nak guna 17 mm water? Kerana unit yang digunakan adalah berbeza. Berbeza tu daripada segi apa? Di dalam soalan ini, ia mengatakan bahawa angin yang melalui kipas. Tetapi diberi kita nilai head dalam bentuk ketinggian air. Jadi tak sama. Ketinggian air dengan ketinggian angin tak sama, udara. Jadi kita kena convert. Macam mana kita nak convert? Kita kena tukar 17 mm water ini kepada berapa milimeter udara, air. Okay, jadi idea dia mudah. Ideanya ialah tenaga yang digunakan untuk mengangkat air setinggi 17 mm sebenarnya boleh mengangkat udara setinggi berapa milimeter. Itu aja yang perlu kita convert. Jadi kita ubah. Kita kata tekanan adalah rho GH untuk air, untuk udara, sama dengan tekanan untuk air, rho GH water. Jadi kita masukkan segala parameter. Kita boleh mendapat nilai H untuk air, untuk udara adalah sama dengan 14.17 meter. So membawa maksud, tenaga yang sama boleh mengangkat 17 mm air, ia juga boleh mengangkat 14.17 meter udara. Okay, jadi kita dah mendapat ketinggian ini. So apa yang perlu kita buat ialah, okay, kita boleh mengira Euler head. Kita masukkan Euler head dia adalah 14.17 dan kita boleh mendapat V-World 2 adalah sama dengan 14.17 gravity over U2. Kenapa nilai U2 ini saya tidak masukkan? Kerana kalau kita melihat pengiraan ini, kita ada dua jenis U2. Satu U2 yang berdekatan dengan hub dan satu adalah U2 yang berdekatan dengan tips. So jadi kita masukkan nilai. Okey, pada hub kita tahu bahawa VF2 sama dengan 3.64, V2 hub sama dengan 13.5. Oleh itu V-World 2 untuk hub sama dengan 10.3 seterusnya. Dengan menggunakan rumus ini kita boleh mengira angle untuk hub adalah 48.7 darjah. Dan seterusnya untuk pengiraan tip sama juga, kita boleh mengira VF2, U2 untuk tips dan kita V-World untuk tips. Menggunakan rumus ini, kita boleh dapat ia sama juga dengan 19.5 darjah. So, jadi sekali lagi kat sini kita lihat bahawa angle pada hub mungkin besar tetapi bila akan mengeleding, kita akan twist sedikit supaya angle pada tip sama dengan 19.5 darjah. Ini adalah kita kata kerana untuk memastikan bahawa efisiensi sesebuah axial fan dapat bergerak dengan dapat dihasilkan dengan sempurna. Kerana kalau kita setakat buat angle sebarang saja, kemungkinan kita tidak boleh mengalirkan angin ataupun cecair dengan baik. Okey, seterusnya kita melihat example yang kedua. An axial flow pump operates at 500 RPM. The outer diameter of the impeller is 750 millimeters and the hub diameter is 400 millimeters. At the mean blade radius, the inlet blade angle is 12 degree and the outlet blade angle is 15 degree.
both measure with respect to the impeller rotation axis. Sketch the correspondent velocity diagram at inlet and outlet. The hydraulic efficiency is 87% and overall is 70%. Calculate the head generated by the pump, the flow rate through the pump and the shaft power consumed by the pump. Okay, so di sini kita diminta untuk mengira keseluruhan soalan ini, perkara ini. Tetapi kita kata dia tulis kat sini at the mean blade radius. So maksudnya kita boleh imagine bahawa kalau kita ada hub di sini, kita ada blade. Seperti tadi kita kata mungkin kita perlu mengira diameter pengiraan untuk hub, pengiraan untuk tip. Tapi dalam soalan ini memadai untuk kita mengira nilai mean, tengah. Maksudnya kita kata kita mengira dekat kawasan tengah-tengah blade kerana perkataan dia at the mean blade radius. Jadi kita okey, so katakan kita melukis dulu velocity triangle. So kita ada seperti ini, saya tidak perlu terangkan berdasarkan soalan, kita ada semua sekali nilai ini dan kita ada nilai angle seperti ini. Saya ambil nilai 12 itu di sini dan kita ambil nilai 15 itu di sini. Okay. So apa nama tu? Kemudian kita kata kita boleh mengira average diameter. So yang ini idea dia, saya rasa pelajar melihat calculation ini pun telah faham. Kita mengira, kita tahu bahawa ini adalah 0.4 meter dan nilai ini adalah 0.75 meter. So kita boleh mengira apakah diameter ataupun average daripada titik tengah kawasan blade ini. Titik tengah kawasan blade ini. So maknanya diameter titik tengah hingga ke titik tengah blade yang satu lagi. So jadi setelah dikira di sini kita boleh dapat iaitu 0.575 meter. Dan kita boleh, oleh kerana dalam soalan ini dia hanya ingin mengira satu keadaan sahaja iaitu mean blade, memadai untuk kita mengambil nilai titik ini. So kita boleh mengira nilai U. Okey. Di dalam soalan ini kita tidak diberi nilai omega. Nilai omega adalah radian per second. Tetapi kita diberi nilai N iaitu nilai RPM. Oleh itu rumus U di sini akan berubah. U sama juga dengan R omega sama juga dengan pi dN over 60. Kerana N kita dalam RPM, so kita masukkanlah nilai pi, nilai diameter, nilai RPM di sini, kita bahagikan dengan 60, kita boleh dapat dalam bentuk meter per second. So kenapa kita bahagi 60 di sini? Kerana kita ingin mendapatkan dalam unit second. Kita bahagi minit dengan 60, so kita boleh dapat saat. So kita boleh mengira nilai U sama dengan 15.06 meter per second. Oleh itu kita boleh mengira nilai oleh kerana angle kita telah ketahui dan tangent 12 darjah tu sama dengan U1 over V1. Oleh itu kita boleh mengira V1 sama dengan 3.2 meter per second. Dan selalunya di dalam axial pump kita beranggapan bahawa V1 akan sama dengan VF2. Kerana kalau kita lihat di sini velocity triangle, ini adalah V1 dan ia sepatutnya akan bergerak V2 di sini. Tetapi oleh kerana ada turbulent, ada whirl, pusaran, had laju akan bergerak, terpesong sedikit. Jadi dalam keadaan ini selalunya kita akan beranggapan V1 di sini akan sama dengan VF2. So itu yang kita buat di sini, V1 sama dengan VF2. Kita boleh mengira nilai U masih lagi menggunakan diameter yang sama. So kita akan mendapat nilai yang sama. Dan berdasarkan angle 15 darjah di sini. So maksudnya kita akan lihat 15 darjah itu akan ditandakan di sini. Dan kita boleh rumus kita menjadi seperti ini. Okey. Dia kelihatan terbalik dengan rumus pada soalan sebelum ini. Kerana apa? Kita perlu membuat rumus berdasarkan keadaan yang kita ada. So ini adalah velocity triangle yang kita ada. Oleh itu kita perlu membuat rumus berdasarkan
kedudukan angle ini. So, maknanya nilai ini dibahagikan dengan nilai ini. Okey. Kenapa kita ambil 15 darjah di sini? Kerana dalam soalan dia kata both measure with respect to the impeller rotation axis. So maksudnya dia minta kita beranggapan dengan axis of rotation. Maksudnya kita tahu impeller berpusing seperti itu. So ini adalah axisnya. Okey, jadi semua sekali diukur berdasarkan axis tersebut. Okey, yang ini yang perlu saya harap pelajar dapat faham daripada soalan. Okay, yang ini sebenarnya kalau saya tanya soalan ini di dalam final, saya akan nyatakan dengan jelas kedudukan angle ini. Kerana kita tidak mahu pelajar tidak boleh menjawab disebabkan oleh kesilap fahaman kedudukan angle. Okay. So jadi bila kita kira di sini, kita dapati bahawa nilai V2 okay, sama juga. Okay. Kita masukkan nilai tangent 15 di sini, kita boleh dapat nilai V wall 2 sama dengan 14.2 meter per second. Kemudian kita boleh mengira nilai V2 dengan menggunakan rumus ini. Okey, dari mana rumus ini dapat? Rumus ini sebenarnya adalah datang daripada nilai vektor. So kita kena faham bahawa ini adalah vektor velocity vector. So jadi kita kata V2 di sini sama juga dengan VF2 kuasa 2 dicampurkan dengan V wall 2 campurkan dengan V wall 2 kuasa 2. Jadi kita kata V2 kuasa 2 sama juga dengan VF2 kuasa 2 campur V wall 2 kuasa 2. Yang ini saya rasa pelajar faham rumus yang melibatkan tiga segi. Jadi kita mengira di sini, kita boleh mendapat V2 adalah 14.56 meter per second. Okey, itu adalah semua sekali nilai velocity element yang ada di dalam segitiga triangle. Maknanya kita cari dulu, baru kita menjawab soalan. Okey, soalan yang pertama. Okey, heat generated by the pump. So, heat generated by the pump adalah, so generated by the pump maksudnya tenaga yang dihasilkan oleh pump. So kita akan kembali kepada hydraulic efficiency. Okay, so jadi kita kata hydraulic efficiency sama dengan P out over P in. So P out adalah manometric head dan P in adalah Euler head. So jadi kalau untuk mengira manometric head, kita akan darabkan Euler head dengan hydraulic efficiency. So Euler head kita boleh mengira dengan rumus ini. Dan 0.87 adalah nilai efisiensi yang diberikan di dalam soalan. Jadi kalau kita kira perkara ini, kita dapat ia sama juga dengan 18.96 meter. So kemudian kita perlu mengira flow rate. Flow rate ni rumus dia mudah aja, Q sama dengan AF. Okey, tetapi di dalam velocity triangle kita dapati terlalu banyak velocity. So velocity mana yang kita nak ambil? Kita kena faham bahawa kalau kita ada cross section area seperti itu, okay, kita kata ini adalah pipe yang pump axial pump itu ada. Okay, cross section area perlu didarabkan dengan had laju yang serenjang, yang perpendicular. So di dalam gambar raja ini, had laju yang serenjang adalah had laju V1 ataupun had laju VF2. So jadi di dalam soalan ini kita menggunakan had laju VF. Okey, itu satu. Satu lagi kita perlu alert bahawa nilai area kita perlu kira sekali lagi. Kerana apa? Kerana kita ada hub dan kita ada blade. Oleh itu air hanya memasuki kawasan ini. Oleh itu kita perlu mengira nilai area seperti yang ditunjukkan di dalam gambar rajah. So kalau kita mengira semua sekali, kita boleh dapat kadar alirnya adalah 1.01 meter padu per second. Okay, dan seterusnya kita akan mengira shaft power. So shaft power ini lebih kepada berapa power in yang kita perlu supply kepada mesin, pada motor. Kita tahu ini kita ada motor. Motor ni akan ada shaft dan shaft ni yang akan pusingkan blade. Jadi shaft power di sini kita kata apakah power yang perlu kita beri pada shaft
supaya ia boleh memutarkan blade dengan baik. So jadi maksudnya dalam keadaan ini dia akan menjadi P inlet. So kita kata overall efficiency adalah P out over P inlet. So kita play around dengan equation, kita boleh mengira P in, kita masukkan nilai dan kita boleh dapat ia sekitar 268.4 kilowatt.